Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz? Seperti biasa saya doakan yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kita kembali dalam rancangan soal jawab terbaik pagi anda. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sedang penonton, selalu kita dengar dan kita sebut dua perkataan. Yang pertama kifarah dan yang kedua kafarah. Namun persoalannya ialah, adakah persamaan terhadap dua perkataan ini atau ada perbezaan? Dan kalau ada perbezaan, apakah perbezaannya? Dan itulah yang akan kita bincangkan pada pagi ini bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Prof. Madya, Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila doktor senyum, rasa tenang kita yang memandang. Terima kasih kepada Prof. Madya, Dr. Muhammad Suki Osman yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan juga boleh buat panggilan dengan ke nombor 1800881677. Pastikan soalan berkaitan topik kita, iaitu kifarah dan kafarah. Baik, sebagai permulaan kita nak tahu dahulu, adakah perbezaan Ustaz antara dua perkataan ini? Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada Da'i Aiman dan seterusnya warga kerja Tanyalah Ustaz dan para penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi ini kita nak bincang tentang kifarah dan kafarah. Mana satu yang betul? Mana apa beza dia? Di sinilah program kita ni Tanyalah Ustaz ni nak bagi tahu supaya jangan keliru. Ya, betul. Itu. Sebab apa? Sebab perkataan yang kadang-kadang kita gunakan. Biasanya orang guna dalam Google lah tulis ni. Macam-macam lah kalau kita jumpa. Dan juga perkataan yang biasa digunakan, kita sebut kifarah. Tanggapan masyarakat ni bila sebut kifarah ni, dia kata seolahnya satu kerana dosa yang dilakukan. Masyarakat menganggap begitu. Kalau disebut makna umum, maknanya kifarah ni hukuman Allah atas dosa yang dilakukan. Itu tanggapan masyarakat. Baik. Itu belum maknanya lagi. Belum lagi. Itu tanggapan. Tetapi kifarah ini sebenarnya apa makna dia? Dia sebenarnya perkataan kifarah ini dia tidak ada dalam istilah bahasa Arab dan juga tidak ada dalam istilah bahasa Melayu. Dua-dua tak ada? Tak ada. Sebutan saja. Baik. Sebab hatta dalam kita tengok dalam kamus Dewan Bahasa pun, dia ada dua perkataan yang digunakan. Yang pertama kafarah. Baik. Kafarah dia buat dalam kurungan AR, Arab. Ambil dari bahasa Arab lah. Sebab Arab dia panggil kafarah. Melayu kafarah je lah. Satu lagi dalam kamus juga disebut kifarat. Kifarat dalam kamus. So kifarat ni maksudnya denda yang dikenakan kerana melanggar sesuatu peraturan dalam hukum syarak, dia bagi kifarat.
manakala kafarah penutup kesalahan ataupun dosa. Itu dalam konteks bahasa Melayu. Jadi perkataan kifarah itu sendiri lebih daripada perkataan kita sebut penggunaan kebiasaan dalam masyarakat. Baik. Yang nak menunjukkan makna tadilah hukuman Allah Ta'ala. Namun begitu, untuk tak lebih keliru sebenarnya kan, biar kita menggunakan perkataan itu dengan lebih tepat. Betul. Kalau kita sebut tentang kafarah, ya, ini kafarah ini memang daripada perkataan bahasa Arab, dan ia juga merujuk beberapa aspek dalam hukum fiqh yang berkaitan dengan kafarah. Kafarah ni maksud apa? Dia daripada perkataan al-kafru. Dia ada beza, ya. Al-kafru dengan al-kufru. Kalau al-kufru itu dia merujuk kepada kufur, al-juhud, ingkar. Ini makna orang kafir lah. Isim fa'al dia kafirun. Al-kafru maksud dia as-satru wa taghdhiyah, menutup. Itu maksud asal. Menutup. Itu juga yang disebut oleh Ibnu Faris, kafara, dengan fathah al-kafru. Dan di sinilah datangnya perkataan kafarah. Kafarah. Dan jamaknya kafarat. Dan mengapa disebut sebagai kafarah? Maksud asalnya kerana dia menutup asatru tadi. Dia menutup dosa. Tukaffiru dzunub, dia menutup dosa, menghapuskan dosa yang telah kita lakukan, maka seolah macam denda lah juga untuk menghilangkan dosa yang dilakukan. Jadi dari perkataan tersebut, kafara yukaffiru takfir, iaitu menghapuskan dosa. Dan disebut juga bahawa kafarah ini dia kalau disebut maknanya boleh pergi dua, sama ada menutup tu dalam konteks hissi ataupun menutup dalam konteks maknawi. Menutup dalam konteks hissi ni ataupun dalam konteks madiyah dengan maknawiyah. Madiyah ni tutup badan dengan baju, tutup juga. Tapi dalam konteks maknawiyah ni menutup dosa yang telah kita lakukan. Jadi itu dalam konteks fiqh pula, yang kata kafarah ini dia lebih merujuk kepada sesuatu yang dikenakan sebagai denda atas kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan, dengan bagi makan, it'am masakin contohnya, tahrir raqabah contohnya, bebaskan hamba contohnya, asyam berpuasa. Maka itu antara perkara-perkara yang diwajibkan oleh hukum syarak, oleh syarak di atas dosa-dosa yang dilakukan. Dan kalau kita lihat penggunaan perkataan kafarah di dalam Al-Quran ni, dia ada lebih kurang 18 tempat. Banyak, Ustaz. 18 tempat dengan sirah yang pelbagai. Ada sirah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan sirah mubalaghah. Ni kita kalau kita belajar dengan lebih detail lah. Fi'il madhi ni apa? Bahasa kita disebut sebagai present tense. Ini bahasa orang putih, kan bahasa kita. Kan, kata kerja kini. Itu bahasa kita. Dalam fi'il mudhari' Allah Ta'ala sebut, kalau kita rujuk sebagai contoh, dia ada 2 kali disebut dalam Quran. Antaranya surah Maidah ayat 65, walau anna alal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim. Kalaulah ahlul kitab itu mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum, maknanya Allah Ta'ala akan hapuskan bagi mereka sayiatihim, dosa-dosa mereka. Jadi Allah beri pengampunan lah, tutup segala dosa-dosa mereka, tutup. Itu satu. Itu penggunaan fi'il madhi, kaffara yukaffiru. Yang kedua fi'il mudhari' ada 11 kali digunakan, antaranya dalam surah At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir, Allah Ta'ala akan menutup kesalahan dia, mana Allah akan memberi pengampunan. Yang ketiga contoh dalam fi'il amar, ada sekali dalam surah Ali Imran ayat 163, doa yang kita baca, rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kat situ wa kaffir anna sayiatina, ya Allah tutupkanlah segala kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Dan seterusnya sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 45, dia ada 4 kali dalam Quran. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Kafarah, dia sebagai satu kafarah baginya. Jadi itu secara ringkaslah untuk kita memahami maksud sebenarnya kifarah
dan kafarah. Dan yang lebih tepat penggunaannya baik dalam konteks bahasa Melayu atau bahasa Arab, sebab dia berasal perkataan bahasa Arab, adalah kafarah. Bukan kifarah. Baik, jadi kita dah tahu dan jangan keliru beza antara kafarah dan juga kafarah. Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang pertama pagi ini. Boleh ya, doktor? Ya. Dari sahabat kita Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati, semoga dalam rahmat Allah, amin. Soalan saya, apakah hukum dan tujuan melaksanakan kifarah dan kafarah, dan apakah pandangan empat mazhab tentang perkara-perkara ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada persoalan yang pertama yang dikemukakan oleh Pak Suli Romli, iaitu berkaitan hukum dan tujuan melaksanakan kifarah atau dan kafarah. Macam kita sebut tadi bahawa yang sebenarnya ia adalah merujuk kepada kafarah, bukan kifarah. Jadi apakah tujuan dia? Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kafarah itu berlaku ataupun kepada manusia, ataupun ditetapkan kepada pelaku-pelaku kesalahan tertentu. Antaranya disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia menyatakan bahawa kafarah itu iaitu apabila melakukan pelanggaran tertentu dalam syariat. Jadi dia buat pelanggaran tertentu, maka dengan sebab itu dikenakan kafarah. Sebab apa? Sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menembus dosa yang dilakukan. Jadi Allah bagi ruang, Allah bagi rahmat. Dengan kena denda itu, maknanya boleh menghapuskan dosa yang dilakukan. Jadi maknanya itu satu kebaikan. Dan juga kata para ulama juga, ia dengan kena kafarah tadi, dia menjadi satu asbab untuk kita bertaubat kepada Allah. Betul. Kesilapan adalah kesilapan. Betul. Jadi bila kita buat kesilapan, mesti kita kembali ke pangkal jalan. Bila kena denda sikit, ruang untuk betul. Macam ni lah. Macam orang yang buat kesalahan jenayah di atas dunia ni. Bila dia masuk penjara, apa tujuan dia? Untuk dia bertaubat. Betul. Dia berfikir, bila dia kena hukuman tu, dia terpaksa, maka dia rasa untuk dia kembali ke pangkal jalan. Itu antaranya. Kemudian juga, bila kena kafarah ni juga, dia dapat meringankan rasa beban, rasa bersalah kerana melakukan maksiat. Kok mana pun bila kita buat maksiat ni, kita buat kesalahan ni, kita akan rasa tak senang duduk. Betul. Gelisah Ustaz. Gelisah. Buat salah ni. Jadi bila kita kita bayar kafarah tersebut, jadi di situ rasa lega sikit. Betul. Bebanan yang ada atas belakang ni rasa macam ringan sikit. Sebab apa? Sebab kita dapat menunaikan satu denda yang dikenakan kepada kita. Begitu juga antara hikmahnya juga mengingatkan kita supaya jangan ambil mudah dalam peraturan hukum syarak. Dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ambil mudah, kena tengok peraturan Allah, kena laksanakan dengan cara yang betul. Baik, jadi itulah 4 tujuan kenapakah diadakan kafarah dalam agama kita. Baiklah, kita nak istighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tujuan kafarah, iaitu yang pertama menebus dosa, yang kedua bertaubat, yang ketiga ringankan rasa beban sebersalah, dan yang keempat tidak mengambil mudah tentang arahan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman, membicarakan tentang kifarah dan kafarah. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, adakah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi ujian dengan sakit itu,
kifarah untuk menghapus dosa-dosa? Adakah akan terhapus dosa besar dan dosa kecil sekaligus? Yang kedua, bagaimanakah kafarah dosa suami isteri terbatal puasanya tetapi meninggal dunia sebelum membayar kafarah puasa tersebut? Adakah pasangan yang masih hidup perlu melakukan puasa kafarah tersebut? Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ana atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook kita yang bertanya dengan dua soalan. Ya. Yang pertama, soalan yang pertama berkaitan dengan Dosa. Ujian. Ya, betul. Sakit itu apakah ia merupakan kafarah terhadap untuk menghapuskan dosa kecil atau besar? Betul. Okey, baik. Untuk menjawab persoalan ini, kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi SAW menyatakan ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala huznin illa kufira bihi min sayyiati atau kama qala, iaitu tidaklah menimpa seorang muslim itu apa-apa perkara yang melibatkan kesusahan pada dirinya, tak kira dia sakit ke dia apa-apa jugalah perkara-perkara yang menimpanya, sampai ada dalam satu hadis Nabi SAW juga menyatakan hatta syauka usyakuha, hinggakan duri, hanya sekadar duri yang kita sebut apa, menusuk menusuk badan dia, jari dia contohnya, illa kufira anhu sayyiati, kecuali bila mana Allah bagi ujian-ujian tersebut adalah untuk Allah mengampunkan dosanya. Itu kafarah tak? Yeah. Jadi illa kafarallahu bihi min khatayahu, disebutlah hadis sahih riwayat Imam Muslim, melainkan Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk memberi penutupan dosa tadi, untuk penghapusan dosa kepada apa yang diberikan ujian kepadanya. Cuma persoalan, dosa kecil ke dosa besar? Jadi sebenarnya ia merujuk kepada dosa-dosa kecil. Baik. Adapun dosa besar, dia tidak terhapus melainkan dengan taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nak kena taubat sungguh-sungguh kepada Allah, barulah dia mendapat pengampunan di atas dosa-dosa besar. So beza dosa kecil, dosa besar. Kalau dosa kecil ni apa-apa amalan soleh, innal hasanat yudhibun sayyiat. Amalan soleh itu, amalan kebajikan itu, perkara baik itu, dia akan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dosa-dosa kecil kita lakukan, dosa kecil kita banyak. Kan hari-hari ada. Berguni orang kata, berkontena banyak kan. Berkontena. Jadi kita memerlukan pengampunan dosa itu, takfirul dzunub itu. Maka di sinilah datangnya ujian-ujian Allah Taala. Sebenarnya ada positif. Itu kita jangan marah kalau Allah uji kita. Sakit ke apa, jangan marah, jangan komplain. Kita kena sabar, kita jangan putus asa. Sebab apa? Di sebalik kesakitan itu, Allah nak bagi kebaikan pada kita. Allah nak ampunkan dosa kita. Kadang-kadang kita ni bukan banyak amalan sangat pun. Duduk masjid korang, tahajud korang, terkejut banyak. Tahajud korang. Jadi banyak sangat amalan tak cukup. Lalu Allah sayang kat kita, rahmat Allah, Allah bagi ujian, Allah bagi sakit, Allah bagilah kekurangan-kekurangan tertentu. Untuk apa? Untuk bagi pahala kat kita dekat situ. Baik. Untuk mengampunkan dosa kita. Jadi kita kena pandang positif terhadap apa juga yang berlaku pada kita. Inilah orang beriman sebenarnya. Dia sentiasa positif, insya-Allah. Baik, itu soalan pertama. Soalan kedua tadi bertanya tentang kesalahan yang dilakukan oleh suami isteri pada siang Ramadan. Yang kita faham adalah jima' lah. Dia bersama, kemudian dia tak sempat habis, kemudian meninggal. Bayar tak habis kan. Baik. Soal pertama sekali, soal bersama di siang Ramadan, suami isteri dalam keadaan sedar. Dalam keadaan sedar bukan mamai. Kalau mamai tak kira lah, sebab dia tak sedar. Kan dia tengok dia mimpi ke apa ke. Dalam keadaan dia berpuasa.
pernah satu ketika dalam hadis Nabi SAW yang panjang, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW beritahu, ya Rasulullah, halaktu, Allah aku habis dah aku, binasalah aku. Nabi kata, pasal apa? Aku telah bersama dengan isteriku pada siang Ramadan. Maka dengan sebab itu Nabi SAW menyatakan kepadanya bahawa a'tiq raqabah. Nabi kata kafarah yang dia kena ni, kena kata kafarah ni. Kafarah dia atas kesalahan yang dilakukan, a'tiq raqabah, iaitu bebaskan hamba. Dia kata aku tak mampu. Okey, som syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu dia. Kalau mampu puasa, kena puasa. Memang kena puasa. Baik. Tapi dia ni tak mampu juga. Mungkin tua ke, macam mana ke, sakit ke, mungkin tak mampu. Maka Nabi kata at'im sittina miskinah, bagi makan 60 orang fakir miskin. Itu dia punya kita kata kafarah yang dikenakan. So ikut, tak mampu pertama, pergi yang kedua, tak mampu yang kedua, pergi yang ketiga. Kan? Jadi itu kan dia puasa ni, tadi soalan tadi ni, dia puasa, bila puasa maknanya ketika itu tak habis lagi dia meninggal dunia. Jadi bagaimana hutang-hutang puasa ni? Dia kalau hutang-hutang puasa ni, kalau nak bayar dalam konteks syarak, bagi warisnya, sebab apa? Sebab hukuman bagi jimak tadi, kafarah tadi hanya pada suami saja. Bukan di sisi tak kena. Sisi tak kena, pada suami saja. Cumanya dari sudut kau nak bayar hutang, waris dia lah. Ahli waris dia, siapa-siapa tolong bayar hutang, bagi seorang sikit contohnya, maka boleh. Sama anhu walihu, dalam hadis Nabi SAW menyatakan walinya, warisnya boleh menunaikan puasa baginya. Itu wallahu a'lam. Baik, jadi itulah antara tujuan kafarah, untuk kita dihapuskan dosa-dosa kecil. Baiklah, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia daripada Aitam, Penang. Silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hello. Silakan. Soalan saya begini, dengan jika sekiranya kesalahan yang dilakukan di tanah suci Mekah, dan si pelaku tu tidak mendalami ilmu terlebih dahulu dan tidak membayar kafarah, denda-denda yang besar lah. Jadi bagaimana setelah dia pulang di tanah air Malaysia ni tanpa membayar denda seperti dam yang dikenakan atas kesalahan yang besar? Dan soalan kedua pula, Prof, ni mengenai dengan satu ketika dulu ada kita bisa dengar seorang lelaki yang membunuh 100 orang, tapi tanpa dikenakan apa-apa kafarah, hanya ia meninggalkan tempat yang dia lakukan kesalahan ke tempat yang lebih baik, ke tempat-tempat orang soleh, dan dia meninggal selepas bergerak pula daripada tempat tersebut. Minta pencerahan lebih lanjut sikit tentang peristiwa tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar dari Pulau Pinang, bertanyakan 2 soalan. Yang pertama tentang kesalahan di tanah suci, Ustaz. Mungkin dia buat dalam keadaan jahil dan kemudian pulang ke Malaysia, tak dibuat lagi. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita, iaitu tentang bagaimana seorang yang buat kesalahan di tanah suci, iaitu kalaulah orang buat haji itu dia meninggalkan wajib haji, maka dengan denda juga tu, walaupun hajinya sah. Kalau tinggal rukun memang tak sah lah. Begitu juga orang yang melanggar pantang larang ihram. Bila melanggar pantang larang ihram, dia kena juga dia punya denda dia, kafarah dia. Jadi dia tak tahu. Sebab tu yang pertama sekali, biar tahu jangan keliru. Itu pertama sekali. Dia kena belajar. Kita nak buat apa sekalipun, nak beramal, nak solat, kita tak tahu, ikut suka kita, tak tahu rukun tak ada, sah tak solat kita, maka tak sah. Itu kita bimbang macam tu. Cuma kesalahan-kesalahan ini maknanya
Kalau dia buat yang lain tu betul, okeylah, alhamdulillah lah. Cumanya bila dia buat beberapa kesalahan yang dikenakan dam yang disebutnya dalam soal melanggar pantang larang ihram, contohnya dia potong kuku ke contohnya, kan, dalam ihram dia kena dam. Jadi kalau sekiranya dia tidak melakukan, dia masih menanggung perkara tersebut. Lalu kalau dia tak tahu, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaksanakan selepas itu. Orang tak qada baliklah buat macam mana kan? Betul. Benda dah berlaku dah, dia pun tak tahu dulu. Lepas benda ni dia tahulah kan. Dia buat yang terbaiklah. Masa tak tahu tu, sebab kadang-kadang dia pergi tu ikut orang tak ambil tahu pun. Dia ikut suka dia aja kan. Jadi mudah-mudahan pertama sekali bertobat kepada Allah. Itu. Dia ada jalan penyelesaian. Bukan tak ada. Betul. Dalam Islam ni tak ada. Kalau buat kesalahan tu kira macam stuck macam dia, tak boleh buat apa dah. Bukan. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Apa kesalahan sekalipun. Betul. Hatta kalau orang tu syirik sekalipun. Allah. Selagi mana nyawa masih lagi duduk ada, dia masih lagi berpeluang untuk bertobat pada Allah. Sebab ada orang kata, Ustaz, dosa syirik ke Allah tak ampun? Betul. Dalam Quran sebut dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak ampunkan dosa yang orang melakukan syirik pada Allah. Allah ampunkan dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksud ayat itu orang yang mati lah kena syirik. Maknanya sampai ke mati pun duk syirik juga. Memang Allah tak ampunlah. Tetapi kalau masih nyawa masih di kandung badan, memang satu ketika dia syirik, Sayyidina Umar pernah syirik tak? Sayyidina Umar pernah syirik. Dia pernah sembah berhala. Dia bertobat tak? Allah terima tak? Bahkan Nabi mengkategorikan daripada ahli syurga. Allah. Maknanya ada ruang selagi mana nyawa belum sampai ke halkum. Betul. Baik, satu. Yang kedua, soalan tadi berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Hadis itu menceritakan tentang Bani Israel. Ada seorang lelaki ni yang bunuh 99 orang. Ceritanya lepas tu bunuh 100 orang lah. Cukup kan? Cukup kan? Kemudian diberikan panduan kepadanya kerana dia nak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk pergi berpindah ke tempat lain. Tempat yang saleh, tempat yang baik. Baik Ustaz, sebelum kita nak dengarkan tempat yang soleh tu, kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jumpa selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman, membicarakan berkaitan kifarah dan kafarah. Baiklah, tadi kita tunda cerita tentang Bani Israel Ustaz, yang berpindah ke tempat yang baik. Sila Ustaz. Baik, kita sambung cerita kita tadi, iaitu hadis Nabi SAW yang panjang, yang menceritakan tentang bila mana seorang yang nak bertobat pada Allah. Cerita tu, hadis tu nak menyatakan bagaimana taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan selagi mana nyawa belum penghabisan ni, betul, dia ada ruang nak bertobat walaupun kesalahan dia bunuh 99 orang. Cumanya dia berjumpa seseorang yang tak mahir sangat, kan, menyebabkan dia kata mana boleh 99 orang seorang masuk neraka, betul kan? Akhirnya dia ni dah jadi satu macam, dia bunuh pula seorang lagi. Jadi 100 orang kan. Berjumpa pula orang yang alim, dia kata, siapa yang dapat menghalang kamu daripada bertobat kepada Allah? Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tapi kamu tak duduk kat sini. Sebab geng bunuh orang semua. Kan? Kalau duduk situ juga menyebabkan dia akan terlibat lagi. Betul. Maka dengan sebab dipindah ke tempat yang lain, tempat yang saleh. Kan? Cuma tadi tak sebut mengkafarah,
ini syariat yang tak ada kaitan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu ada cara dia, Bani Israel dia ada cara dia. Betul. Dia punya hukum hakam dia. Zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syariat yang tertentu, takkan sama. Jadi kita yang kita bincang ni dalam keadaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah semua sama, syariat berbeza mengikut zaman yang ditentukan oleh Allah. Okey, baik Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan dari pemanggil kita. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh Skudai Ya, alhamdulillah. Silakan Haji. Persoalannya Ustaz dan Da'i. Ustaz tadi ada kata kalau bulan puasa dia jimat siang hari, kedendanya kena puasa 2 bulan teruk juga ya Ustaz kan. Kalau nak bagi makan orang anak yatim pun banyak juga Ustaz. Tapi saya nak tanya Ustaz, bolehkah dia ni ada duit, dia bayar dengan wang, maknanya dia tak nak puasa, dia tak nak bagi makan, dibagi dengan wang, katalah 5,000 dia bagi, dia ada duit, boleh ke tidak Ustaz? Nak tanya Ustaz Terima kasih Ustaz, itu saja soalannya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Skudai, Johor. Menarik soalan beliau. Tak nak puasa Ustaz, nak bayar je. Boleh, silakan. Duit ada. Duit ada. Duit banyak kan. Baik, terima kasih pada persoalan daripada Haji Tukinon. Orang yang bersama dalam bulan Ramadan. Sebenarnya kes ni ada sebenarnya. Saya pernah satu ketika saya dekat airport, ada orang telefon dekat-dekat bulan puasa. Dekat bulan puasa dia tanya balik, hak lepas-lepas tak settle lagi. Dia kata, Ustaz, saya ni dulu dia lah mungkin baru kahwin kot bersama dengan isteri pada siang Ramadan. Tu saya tanya dia, kamu ni waktu tu kamu duduk di rumah ke bermusafir? Sebab kalau musafir dia boleh buka puasa. So tak ada isu. Betul kan? Duduk di rumah dia kata, okey, satu, kamu berpuasa dak hari tu? Kan? Puasa ke dak hari tu? Dia kata puasa. Memanglah kau tak puasa dia memang tak kenal lah. Yelah, betul lah. Yang ketiga, kamu sihat kan sakit? Dia kata sihat lah, takkan sakit. Dia kata mesti sihat. Jadi maknanya kita tengok semua memang dia sengaja lah, dalam keadaan dia tahu dia puasa, bukan mamai saya sebut tadi kan. Betul. Maka dengan sebab itu dia kena hukuman kafarahnya. Kafarah ini tak boleh pilih. Kafarah bagi mereka yang melakukan persetubuhan suami isteri di siang Ramadan tidak boleh pilih, kena ikut susunan. Susunan bagaimana? Yang pertama, bebas hamba, ni memang tak ada lah, tak ada. Yang kedua, berpuasa 2 bulan betul-betul. Yang ni kena. Tama-tama orang yang sihat ni dia wajib melaksanakan 2 bulan betul-betul. Ingat, syahraini mutatabi'ain. Kalau tak betul, dia kena batal balik. Ulang balik daripada awal. Kena betul-betul. Kalau dia tak mampu macam kita sebut tadi, tua ke, sakit ke, kan, barulah pergi kepada bagi makan 60 fakir miskin tadi. Dia tak boleh, tak kisahlah, aku tak nak puasa, aku duit banyak, tak boleh. Dia kena ikut susunan. Biar dia baru rasa sikit. Betul. Kan, dia punya kesannya melakukan pelanggaran tersebut. Baik. Jadi tiada pilihan untuk kita, kena ikut turutan yang telah ditetapkan dalam agama kita. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya dari pemanggil kita juga. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Doktor ya. Doktor, kita dah sedia maklum tadi Doktor dah jelaskan apa tu dosa-dosa kecil saja yang boleh dikira sebagai bayar kafarah ini, kena kafarah. Soalan saya Doktor, kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu kena bayar kafarah, baru boleh selesai ataupun dikatakan sebagai terhapus dosa kecil-kecil itu. Dia tak faham Doktor, dan tak pernah belajar pun benda ni, dan perkara tu berterusan berlaku, dan dia tak bayar pun kafarah ni, tak bayar pun denda ni. Jadi apakah dosa yang tak dibayarkan dengan kafarah itu boleh terhapus kalau sekiranya dia tak tahu dan dia tak bayar pun kafarah, dia tak bayar pun denda itu. Itu soalan saya Doktor dan Da'i. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Tuan Omar dari Pahang. Cantik soalan beliau. Dia tak tahu, maka dia pun tak lakukanlah kafarah dosa tadi. Maka bagaimana Doktor?
Dia tak tahu, dia tak nak ambil tahu. Itu masalah. Itu yang susah tu. Itu yang susah. Sebab itu kalau kita lihat, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid atas persoalan. Sebab itu Islam ni agama ilmu. Setiap sesuatu mesti berasaskan kepada ilmu. Betul. Kita nak dapat pengampunan dosa di sisi Allah. Kalau kita tak tahu nak bertaubat macam mana, kita tak akan bertaubat. Betul. Maka kita terus berada dalam keadaan dosa. Kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak melakukan amal soleh, mendekatkan diri pada Allah. Tapi kita tak tahu macam mana nak buat. Betul. Macam mana kita nak dapat pahala? Sebab tu tak tahu ini satu perkara yang tidak no excuse sebenarnya. Kecuali orang itu tak mampu untuk tahu. Contohnya dia pekak, bisu, buta. Tiga-tiga sekali ada dekat dia. Ataupun dia tidak waras. Majnun. Kan? Ataupun dia kecil lagi. Dia belum balik lagi. Itu tak apalah. Tetapi kalau dah dewasa, dia perlu belajar. Betul. Cumanya bila tahu dah ujung-ujung lah, kena bertaubat kepada Allah lah. Ya, betul. Bertaubat dia. Sebab itu kena tonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baiklah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun فوق نوري, أنت إكسير وغالي, أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam
القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya lagi Da'i Hakim, juga guru kita Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman, membicarakan berkaitan kifarah dan kafarah. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Ram Deseru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Mengapa masyarakat sering menyifatkan kafarah sebagai balasan dosa dari Allah atas perbuatan seseorang tanpa mengetahui maksud sebenarnya? Apakah di antara pelanggaran perkara-perkara yang boleh dikaitkan dengan kafarah yang menyebabkan dosa pada seseorang? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat Facebook kita. Yang pertama, dia kata mengapa masyarakat sering menyifatkan kafarah sebagai balasan hukuman Allah terhadap dosa seseorang. Sebab apa? Sebab dia tak fahamlah. Dia tak tahu, dia keliru. Yang keduanya, kadang-kadang dia tidak belajar. Ya. Kan? Ataupun dia nak mudahnya, dia rujuk Google saja. Syekh Google. Kan? Syekh Google saja. Jadi macam-macam lah. Kadang-kadang dalam Google ni, satu maklumat itu walaupun salah, 10 orang kopi yang sama. Jadi dia tengok, betul lah ni. Nampak betul lah. Nampak betul lah kan. Sedangkan tak betul pun. Sebab dia bukan begitu. Sebab kafarah itu sendiri, kalau kita tengok makna daripada awal saya sebut tadi, dia lebih menutup dosa. Maknanya tutup, nak menghapuskan dosa. Bukan kerana Allah nak bagi dosa, bukan. Allah nak meringankan dosa kita. Itu yang disebut sebagai kafarah. Sebab itulah ada amalan-amalan untuk kita lakukan supaya mendapat kafaratul dzunub, untuk diampunkan dosa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan-amalan yang kita boleh lakukan, amal-amal soleh. Tujuannya untuk apa? Untuk antara lain untuk kafarah tadi, supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya kafarah itu merupakan satu hukuman, dah, dia tak kena mengenal langsung sebenarnya. Maka dengan sebab itu, macam juga ujian-ujian yang dikenakan kepada seseorang. Kalau ujian itu yang disebut juga sebagai musibah, dan ianya memang ada beberapa kategori lah kalau ujian itu, dan antaranya juga ujian itu adalah untuk meningkatkan tahap ataupun kedudukan martabat orang beriman dan nak mengampunkan dosa orang yang beriman. Ujian sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah sebut wabashirus sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Betul. Menghadapi ujian-ujian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wabashiris sabirin. Itu baik. Itu yang pertama. Yang keduanya disebut tadi, apakah di antara perkara yang boleh dikaitkan dengan kafarah yang menyebabkan dosa pada seseorang? Dia kafarah bukan dosa. Kafarah itu denda yang dikenakan untuk mengurangkan dosa, untuk menutup dosa. Itu maksud dia. Jadi kena faham dia punya konsep tadi. Contohnya kesalahan apa? Kesalahan bila mana kita seorang itu melakukan zihar. Zihar ni kalau kita rujuk dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah, dia mujadalah boleh sebut, mujadilah boleh sebut. Tapi yang lebih rajih mengikut ulama tafsir adalah Al-Mujadilah. Mujadilah itu merujuk kepada orang yang berdebat atau berdiskusi, merujuk kepada Khawlah binti Tha'labah yang kerana ia diturunkan surah ini, yang menceritakan bagaimana suami dia zihar diri dia, kan? Jadi oleh kerana perbuatan zihar ini perbuatan yang haram,
perbuatan yang haram. Jadi sebagai tanda untuk kembali ke pangkal jalan, tanda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena kafarah. Kafarahnya berat jugalah. Kafarahnya bebas hamba, macam sama dengan jemaah siang Ramadan tadi. Kafarah bebas hamba, kau tak boleh puasa 2 bulan, kau tak boleh bagi makan 60 orang fakir miskin. Min qabli an yatamassa, sebelum mereka suami isteri itu bersama. Sebab apa? Sebab kesalahan zihar itu satu kesalahan yang besar. Kena kafarah. Tujuan kafarah untuk menghapus dosa. Baik, jadi itulah tujuan kafarah untuk menghapus dosa-dosa kecil kita. Baiklah, kita nak terus meraihkan dengan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Da'i Hakim, Kak Yat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Yat, silakan. Terima kasih, Da'i. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat nak tanya, di sebalik perbincangan topik kita pada pagi ni, Ustaz, adakah juga ujian yang dikenakan kepada ahli keluarga kita ataupun anak-anak kita? Adakah itu juga sebagai Allah nak bagi kebaikan pada kita, kebaikan atas dosa-dosa kita juga, Ustaz? Adakah kita boleh bersangka begitu? Dan lagi satu soalan, Ustaz, Kak Yat nak minta sikit nasihat dari Ustaz kepada kita dan semua masyarakat. Kadang kita ni bila kawan baik, kita kata Allah nak hapuskan dosa tu. Tapi bila musuh kita, orang kita tak suka, kita kata padan muka, tu Allah nak balas lah tu. Dosa lah tu. Itu saja, Ustaz. Soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Amboi, Kak Yat marah berbenar ya. Jangan marah. Baik, terima kasih kepada Kak Yat. Cantik soalan yang dia ajukan. Yang pertama tentang tadi kita sebut ujian ke atas kita. Ini ujian ke atas keluarga kita, mungkin anak. Adakah itu juga disebut sebagai kafarah? Yang kedua, ialah kalau kita dengan kawan baik, sabarlah, itu mungkin ujian. Tapi kalau dengan musuh, padan muka kau, Ustaz. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Kak Yat. Iaitu pertamanya tentang ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita, bila mana kita bersabar, kita tak putus asa, maka di situ juga merupakan kafarah kepada dosa kita. Allah nak bagi pengampunan dosa kepada kita. Begitu juga bila mana ujian yang menimpa orang lain, tapi orang yang dekat dengan kita, kehilangan orang yang kita sayang, contohnya. Betul. Macam disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, kan? Iaitu wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Kehilangan harta benda. Betul. Itu kita lah kehilangan nyawa. Jadi kehilangan orang yang kita sayang. Maka di situ kita hendaklah bersabar. Bila kita bersabar, Allah sebut wa basyiris sabirin. Beri berita gembira kepada orang sabar. Sebab apa? Sebab itu juga satu ujian. Sebab orang dekat dengan dia, tapi dia bersabar, maka dia akan dapat pahala di atas kesabaran tersebut. Itu. Baik, dari sudut bila mana kawan kena, kita kata positif lah. Orang lain kena negatif kan. Betul. Dia selagi mana orang beriman ni, insya-Allah semuanya positif. Kecuali kalau orang yang jenis memang engkar sungguh-sungguh kepada Allah. Orang kata rebih tak ampun. Rebih tak ampun ni maknanya memang engkar betul-betul. Memang sombong betul-betul. Ia kadang dikenakan musibah kepadanya sebagai satu bala kepada dia. Sebagaimana disebut juga oleh almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahawa ujian musibah itu ada 3. Yang pertamanya, apabila dia menimpa orang yang betul-betul engkar, yang saya sebut tadi, rebih tak ampun tadi, dia sebagai satu balasan kepada dia, sebagai satu hukuman pada dia. Yang kedua, musibah yang kena pada orang yang lalai. Orang lalai itu untuk apa? La'allahum yarji'un, untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Macam ada satu ketuk sikit bagi dia sedar. Betul. Maka itu satu kesedaran pada dia. Dan yang ketiganya bagi orang beriman adalah untuk mengangkat martabat orang beriman. Sebab orang beriman ni, apa juga yang dia hadapi, relaxnya dia. Betul. Dia sabar. Dia dapat nikmat, idza asabahu sarra syakara. Dia bersyukur pada Allah dengan nikmat. Fakana khairallah, maka itu juga sesuatu yang terbaik baginya. Betul. Wa idza asabat darra, kalau dia dapat musibah, sabara, dia bersabar. Fakana khairallah, maka itu juga yang terbaik baginya.
Jadi maknanya di situ. Jadi orang beriman ni kita saling mendoakan kebaikan lah. Ya, kan? betul. Itu. Jadi itu 3 ujian yang telah dinukilkan oleh almarhum Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, balasan untuk orang jahat kalau yang jahat sungguh. Yang kedua, orang lalai Allah nak tegur. Dan yang ketiga, orang yang beriman Allah nak angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak terus meraihkan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i, Hakim dan Doktor. Okey, soalan saya pagi ni Doktor. Biasanya selesai dalam majlis-majlis ilmu, ustaz-ustaz akan menyatakan kita mengakhiri dengan baca tasbih kifarah. Jadi apa hikmahnya? Adakah ia juga ada dengan bersangkut paut dengan yang kafarah yang kita bincangkan ini? Jadi hari ini nampaknya Da'i tak ada pantun. Saya nak belanja satu pantun lah. Ramai jemaah menunai umrah, kapal mendarat di lapangan Jeddah. Jangan memudah kifarah dan kafarah. Bimbangin Allah tak terima ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Maisa. Sekali dengan pantun dibagi Ustaz. Cantik soalan beliau. Berkenaan kebanyakan kita kalau bukan hanya kuliah lah Ustaz. Program mana pun akan ditutup dengan tasbih kafarah. Jadi apakah kaitannya Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada teman sahabat kita di talian yang bertanya tentang kafaratul majlis. Betul. Kita sebut kafaratul majlis. Sebenarnya kafaratul majlis ini dia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghtuhu faqala qabla an yaqum min majlisihi dhalik subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik." Hadis rawahu Imam At-Tirmidzi ataupun Imam At-Tirmidzi. Dia boleh baca At-Tirmidzi, boleh baca At-Tirmidzi, boleh baca At-Tirmidzi, boleh baca. Tiga. Tiga boleh baca. Baik. Jadi hadis ini daripada Abu Hurairah kata Nabi SAW sebut orang yang berada dalam majlis, man jalasa fi majlis, bercakap fakathura ghalatuhu, sudah tentu banyak berlaku kesilapan. Betul. Banyak berlaku kesalahan, bercakap lagi banyak, bercakap lagi banyak salah. Kan? Sebab tu Nabi kata falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap benda baik atau diam, dua tu je. Kalau kita tak kira nak cakap juga lagi, dia mari macam-macam, kan? Maka kadang-kala kita bercakap yang kita duk jaga dah tu pun kadang salah lagi. Betul. Terkata ke orang tadi kan, musuh tadi marah kan, dan sebagainya. Maka Nabi SAW kata qabla an yaquma min majlisihi, maka sebelum dia bangun daripada majlis nak pisah, bacalah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang disebut sebagai kafaratul majlis. Maksud dia apa? Subhanakallahumma, iaitu maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan segala pujian bagimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Tauhid ke situ? Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku beristighfar, aku mohon ampun padamu ya Allah. Jadi maknanya kesalahan-kesalahan kita itu kadang kita pun sedar atau tak sedar, kita bertaubat, dan kita minta ampun kepada Allah dengan kafaratul majlis tadi. Apa kata Nabi SAW? Illa ghufralahu, maka akan diampunkan dosanya dalam majlis tadi. Jadi dengan sebab itu disebut sebagai kafaratul majlis. Mana kafarah tu penutup dosa tadi. Betul. Penghapus dosa tadi, kan? Jadi dengan membaca doa tadi, ianya akan memberi kebaikan pada kita. Sekurang-kurangnya kita legalah. Selesai kita majlis itu, mana nak tahu ada kesilapan, ada kesalahan, ada macam-macam. Jadi kurang-kurangnya bila kita tutup dengan doa tadi, dengan minta ampun pada Allah. Sebab tu bila sebut tu, bila kita baca kafaratul majlis tu, biar masuk dalam jiwa. Biar kita faham makna.
barulah di situ kita akan rasa feel, kita rasa lega, kurang-kurangnya kita dah minta pengampunan Allah, dan insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Baik, jadi itulah tujuan kafaratul majlis di hujung majlis yang kita adakan. Baiklah, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami di TV9 selepas ini untuk siaran tambahan 30 minit. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman, dan hari ini kita membicarakan topik ibadah iaitu kifarah dan juga kafarah. Seterusnya kita nak meraihkan soalan dari Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kafarah Allah tidak hanya didatangkan dalam bentuk musibah dan ujian-ujian kesakitan, kesusahan atau kehilangan orang mahupun harta benda. Adakah kafarah juga datang dalam bentuk nikmat dan kesenangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Ju Zabidi atas soalan. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat yang bertanya. Terima kasih Da'i Hakim. Ya. Tadi sebut salah. Mula apa Ustaz? Pagi-pagi. Sebab Aiman ni dia juga merujuk kepada yamin. Dia ada kafarah dia juga. Oh. Aiman wan nuzur. Yeah. Tajuk dia. Iaitu merujuk nazar dan juga sumpah. Baik. Dia ada kafarah-kafarah yang berkaitan. Baik, balik pada persoalan tentang ujian. Ya. Dia kafarah kena faham maksud yang saya sebut daripada awal tadi. Ya. Kafarah itu adalah lebih kepada penghapusan dosa. Apakah perkara yang kita buat, contoh bila kesalahan kita buat, kena kafarah. Bila kena kafarah itu untuk apa? Untuk kebaikan kita sebenarnya. Betul. Dan hatta kalaulah kita tak melanggar sesuatu pun, tapi untuk menghapuskan dosa, ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Ada pun ujian. Ujian ni bukan sahaja dalam bentuk musibah, kesusahan, tapi ujian juga memang ada dalam bentuk kesenangan. Dan saya pernah sebut dulu lagi, maknanya ujian kesenangan itu lebih susah daripada ujian susah, dan ujian susah lebih senang daripada ujian senang. Saya ulang, ujian senang lebih susah daripada ujian susah, dan ujian susah lebih senang daripada ujian senang. Keliru tak tu? Biar tahu jangan keliru. Yeah. Nak cerita kepada kita bahawa bentuk-bentuk ujian ini ada yang berbentuk susah. Betul. Susah ni senang dihadapi lagi sebab kita terpaksa bersabar. Bersabar, kita rasa macam orang sakit lah. Yelah. Masa tu ingat Allah. Betul. Kan? Dalam demam tu suara bergetar Allah. Sebut tu Allah. Ingat Allah. Betul. Tapi bila Allah bagi sihat, sihat itu ujian juga. Jangan nampak nikmat itu bukan ujian. Bila Allah bagi sihat, tak ingat langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang solat pun tinggal. Jadi maknanya di situ menunjukkan bahawa ujian kesenangan tadi lebih sukar untuk diurus berbanding dengan ujian kesusahan. Yeah. Sebab tu ada orang kata kadang-kadang dia dapat senang, dia tak nampak itu sebagai satu ujian. Dia rasa itu satu kelebihan, menyebabkan kadang-kadang dia tak menggunakan nikmat yang Allah kurniakan kepada dia di jalan kebaikan. Itu salah. Itu salah, bahkan ianya lebih memberi kesan yang besar dalam kehidupan dia. Maka dengan sebab itu kesenangan itu juga merupakan satu ujian yang perlu dihadapi. Baik, jadi ujian kesenangan lebih sukar bak kata Ustaz daripada ujian kesusahan. Sebab itu hari ini kita perlu berhati-hati diuji dengan kesenangan maupun diuji dengan kesusahan. Saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dikasihi. Waalaikumsalam. Apabila seorang hamba Allah itu bersumpah dengan nama Allah, dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi dia melanggar sumpah itu, adakah sebagai kafarah dia dikenakan denda dengan bersedekah dan bagi makan pada orang yang miskin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rosmahizat atas soalan dan juga bunga. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya, iaitu orang yang melanggar sumpah. Sumpah itu bukan sekadar dia kata aku sumpah tak. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut salah satu nama Allah, contoh wallahi wabillahi watallahi, contoh. Sekadar sebut wallahi pun itu merupakan satu sumpah. Tiba-tiba dia melanggar sumpah tersebut. Dia menggunakan nama Allah tapi dia mempermainkan nama Allah semua itu. Jadi perbuatan itu perbuatan dosa sebenarnya. Maka dikenakan kafarah di atas kesalahan tersebut untuk meringankan sedikit dosa. Di samping dia kena bertaubat pada Allah, itu je tak cukup. Itu nak ringan sikit je. Kafarah dikenakan tu, denda tu sebagai ringan sikit, tapi tobat kena tobat. Macam orang lah masuk penjara kan. Tobat kena. Jangan penjara tu nak bagi keinsafan kan. Tapi tobat kena bertobat. Kerana dia melakukan dosa, memainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kafarahnya? Fakafaratu disebut dalam Quran, fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafarah bagi orang yang melanggar sumpah adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Au kiswatihim, atau dia memberi pakaian kepada mereka. Bagi makan 10 orang miskin, atau dia boleh pilih, atau memberi pakaian pada mereka, au tahrir raqabah, atau bebaskan hamba. Faman lam yajid fasiyam 3 ayyam. Kalau mereka tak mampu, ketiga-tiga tu salah satu daripadanya tak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Cuma para ulama bincang puasa tu ala tatabu' atau ghairu tatabu', betul-betul ke ataupun tidak. Maka kebanyakan ulama menyatakan tidak perlu betul-betul, yang penting 3 hari. Tapi setelah tak mampu melakukan salah satu yang 3 tadi. Tapi kalau mampu, dia kena melakukan salah satu 3 tadi, iaitu bagi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Baik, jadi itulah antara kafarah yang boleh dilakukan oleh mereka yang melanggar sumpah, yang telah bersumpah dengan nama Allah. Soalan seterusnya, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Na'i dan warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah kifarah itu sama dengan hukum karma? What you give, you will get back. Macam orang putih Ustaz bagi ni. Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga atas soalan. Terima kasih Intan atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya di Facebook. Sama tak sama dengan hukum karma? Tentu tak sama. Sebab hukum karma ini datang daripada konsep agama lain selain daripada Islam. Yang mana dalam hukum karma ini, dia sesuatu itu dibalas dengan sesuatu. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Yang tetap akan berlaku, yang tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita orang beriman ni segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam agama lain ini, antaranya mereka menganggap hukum karma ni begini sebab mereka percaya kepada hayat akan datang. Hayat hidup semula. Kalau dia jahat ni, nanti dia akan dilahirkan semula dalam keadaan jahat. Dalam keadaan teruk lah kan. Kalau dia baik ni, dia akan dilahirkan semula dalam keadaan baik dan seumpamanya. Ini konsep hukum karma ni, dia tidak ada kaitan dengan Islam. Bahkan kalau berpegang pada perkara tersebut bercanggah dengan Islam, kerana konsep Islam ini segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kita meninggalkan kejahatan. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan dengan balasan syurga. Tapi Allah memberi amaran bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seksaan dan seumpamanya. Jadi maknanya ia sangat berbezalah dengan apa yang ada dalam agama kita. Baik, doktor, kita ada seorang yang bertanya, tetapi bertanyakan 3 soalan doktor. Kalau boleh saya bacakan yang pertama, bagaimana cara untuk mengetahui apa yang berlaku itu adalah sebagai suatu kafarah? Yang kedua, apakah antara amalan-amalan yang boleh kafarahkan dosa? Dan yang ketiga, apakah perbezaan antara kafarah, musibah dan istidraj?
Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Kita pergi dulu soalan yang pertama. Bagaimana cara untuk mengetahui apa yang berlaku itu adalah sebagai kafarah, doktor? Baik. Dia ada dua perkara situ. Terima kasih kepada yang bertanya. Iaitu yang pertamanya ialah kita mengetahui sebagai kafarah apabila kita melakukan satu pelanggaran yang dikenakan kafarah. Macam kita sebut tadi kan? Ya. Iaitu apa dia melakukan zihar, jima, bersumpah, nazar, ila, membunuh dengan tak sengaja. Maka di situ dia ada dia punya kafarahnya. Macam mana kita tahu? Kita belajarlah. Kita tahulah denda yang dikenakan. Hukuman yang dikenakan macam juga kalau kita tak puasa contohnya kan. Ada denda-denda dia. Betul. Kan? Jadi maknanya di situ itu satu perkara. Yang keduanya, segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka di situ juga kita boleh lihat dalam konteks untuk kafaratul dzunub sebagai satu penghapusan dosa pada kita, asalkan kalau kita bersabar dan tak putus asa. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita menolak takdir Allah, mempertikaikan, maka di situ kita akan dapat dosa. Instead of pahala kita tak dapat, kita dapat dosa. Maka dengan sebab itu kita lihat dalam konteks itu, apa-apa ujian yang menimpa kita, bagaimana kita nak jadikan ia sebagai satu perkara yang boleh mengampunkan dosa kita. Dan bila doktor sebut tadi tentang kafaratul dzunub, soalan yang kedua juga ditanyakan oleh Aisyah Echa tu, apakah amalan-amalan untuk kafaratul dzunub, doktor? Baik. Jadi untuk kita mendapat pengampunan dosa, dihapuskan dosa kita, ditutup dosa kita, diampunkan dosa kita, memang selain daripada denda tadi satu benda lah, yang ni yang bukan melibatkan denda, apa yang perlu kita buat untuk kita mendapatkan pengampunan dosa, kafarah pada dosa-dosa kita? Antaranya yang pertama, yang paling penting, tauhid lah. Tauhid itu akidah, itu benda yang sangat-sangat penting. Kalau tak ada tauhid, yang lain pun tak jadi, tak akan ampun dosa. Sebab itu kalau kita lihat dalam suasana orang nak sebut maulid Nabi kan, kita tengok Abu Lahab, walaupun dia gembira dengan kelahiran Nabi, tapi dia tak beriman, tak ada tauhid, maka tak diampunkan dosa, dia masuk neraka. Betul. Abu Talib, bapa saudara Nabi, walaupun dia memang Nabi pun sayang kat Abu Talib, tapi satu, dia tak beriman, tak ada tauhid, maka tidak diampunkan dosa. Maka dengan sebab itu tauhid itu perkara pertama. Yang kedua, selepas kita mengucap dua kalimah syahadah, solat. Solat, Nabi SAW bagi perumpamaan bagaimana kalau di hadapan rumah kamu, depan pintu rumah kamu ada sungai yang mengalir, kamu mandi sehari 5 kali. Adakah ada baki kekotoran di badan? Tak ada lah. Betul. Dan Nabi SAW menyatakan, fadzalika mathalu salawatil khams yamhullahu bil khataya. Itulah perumpamaan solat 5 waktu yang bila mandi, macam mandi 5 kali tadi, ya Allah hapuskan, padamkan dosa-dosa dia. Subhanallah. Itu. Baik, jadi itu antara dua perkara yang perlu kita perkukuhkan. Yang pertama tauhid, akidah kita. Yang kedua solat kepada Allah. Kita nak dengarkan jawapan yang ketiga, akan tetapi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk kafaratul dzunub ialah yang pertama telah dikongsikan oleh guru kita, tauhid, yang kedua solat, dan yang ketiga mungkin kita nak dengarkan yang seterusnya. Silakan, doktor. Baik, terima kasih Dai Hakim dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Antara cara untuk kita mendapat kafaratul dzunub tadi, pengampunan dosa kita, itu antaranya puasa. Kita berpuasa, memperbanyakkan puasa, sebagaimana juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, solat 5 waktu, wal jumu'ah ila al jumu'ah, solat Jumaat ke Jumaat yang akan datang, wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Amalan puasa tadi mukaffirat
ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Ia merupakan penghapusan dosa selagi mana dia menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar. Itu. Jadi maknanya solawat 5 waktu antara solat ke solat tu dihapuskan dosa tu. Kalau kita jaga maintain betul-betul. Kan? Jumaat ke Jumaat kita jaga betul-betul. Ramadan ke Ramadan. Itu semua akan diampunkan dosa kita selagi mana kita menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Begitu juga amalan haji, amalan umrah, sehingga disebut dalam hadis al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajrul mabrur laysa lahu jazaa'il jannah. Umrah ke umrah itu dia merupakan satu penebus dosa ataupun kafarah kepada dosa, dan haji yang mabrur balasannya tak lain dan tak bukan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga antara lain bila mana kita ambil wudu, juga wudu yang ambil itu setiap air yang mengalir itu dia juga menggugurkan dosa. Kita beristighfar, memperbanyakkan istighfar, dan istighfar itu juga sesuatu yang dapat membawa kepada pengampunan dosa. Begitu juga kadang-kadang kita pandang remeh kan, at-ta'min khalfal imam, baca amin selepas imam, biar bagi sama, jangan jadi tunggang langgang. Sebab bila kita amin bersama imam, dan ketika itulah aminnya akan bersama dengan malaikat. Subhanallah. Maka di situ akan diampunkan dosa. Bagaimana Islam nak mengajar betapa cantiknya susunan ataupun keseragaman Islam yang mesti berasaskan kepada satu sistem yang cantik. Kemudian juga selepas makan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu juga walaupun nampak benda kecil, tapi dia memberi kesan yang besar. Begitu juga tasbih wa tahmid. Tasbih contohnya Nabi kata man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaum 100 marrah. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, pada setiap hari 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Maka dalam hadis menyatakan bahawa khutat khatahu akan diampunkan dosa-dosanya walau kanat misal zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi maknanya itu juga amalan takkan tak nak buat. Subhanallah bihamdihi kan. Maka ia merupakan satu elemen untuk pengampunan dosa-dosa kecil selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar, kerana dosa besar tetap kena memohon keampunan sungguh-sungguh, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu 8 amalan yang sempat kita catatkan yang dikongsikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan supaya kafaratuz zunub. Seterusnya soalan yang diajukan oleh orang yang sama, iaitu Aisyah, berkaitan apakah perbezaan antara kafarah, musibah dan istidraj, doktor? Baik, terima kasih kepada sambungan persoalan tadi. Kafarah kita dah bincang panjanglah. Cumanya yang dua lagi lah, musibah dan juga istidraj. Betul. Musibah ni juga kita bincanglah juga, sebab musibah ni adalah sesuatu yang menimpa manusia. Asaba syai'an, sesuatu yang menimpa kita, itu dipanggil musibah. Jadi musibah ni biasanya adalah merupakan satu disebut sebagai bala. Kita sebut bala ni bala kan. Bala itu adalah satu ujian. Musibah itu sebenarnya dia berbentuk ujian. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu lah, sesuatu yang menimpa kita itu menimpa sebagai satu ujian. Sebab itu ja'alallahu zalikal bala kafarah. Allah jadikan ujian itu sebagai kafarah. Kafarah tadi pengampunan dosa lah. Betul. Kan? Dihapuskan dosa. Jadi kita macam saya sebutlah, kita jangan pandang negatif pada ujian yang Allah bagi pada kita. Kita kena pandang positif. Sebab apa? Yang memberinya Allah. Kalau kita pandang negatif, kita pandang negatif pada Allah. Betul. Yang memberikan itu kepada kita. Dan juga kita lihat juga dalam hadis menyatakan la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladih wa malih hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Jadi aukamaqal, apabila seseorang itu sentiasa diuji oleh Allah, sama ada orang beriman laki-laki, beriman perempuan, diuji pada diri dia, pada anak-anak dia, pada harta dia, secara berterusan dia dapat ujian, musibah dan sebagainya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
dalam keadaan dosanya sudah pun diampunkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia bersabar. Idza ahabballah qauman ibtalahum faman sabara falahu sabar. Sekiranya Allah sayang kepada satu kaum itu, Allah akan bagi bala ujian pada dia, kadang musibah pada dia, dengan supaya dia bersabar dengan ujian tersebut, maka dia akan dapat kebaikan, kesabaran itu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Manakala istidraj ini dia merupakan satu perkara yang negatif sebenarnya. Seorang yang mendapat nikmat lalu dia tidak menggunakan nikmat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi lagi nikmat, dia rasa macam dia betul. Dia rasa dia betul. Macam Firaun lah. Ada orang memang ada suruh. Bila mana suruh dia solat, dia kata, aku tak solat. Tapi duit aku banyak pun. Aku tak susah. Orang solat susah. Kan? Tungin terbalik susah papa ke dana. Aku ni dengan rata berlimpah ruah. Dia lupa itu istidraj. Kan? Bila dia engkar pada Allah, Allah bagi lagi. Dia makna dia tak menggunakan kenikmatan yang Allah bagi di jalan Allah. Dia tak tahu bahawa itu istidraj yang akhirnya dia akan menemui kehancuran. Sebab tu hati-hati dengan istidraj, sebab kadang-kadang mungkin kita rasa aku ni makin lalai, makin okey je, takut-takut dikurniakan istidraj di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita membicarakan topik tentang kifarah ataupun kafarah ini juga, kadang-kadang ramai yang bertanya, doktor, tentang yalah, kadang-kadang itu dosa kita dengan manusia, bagaimana? Kafarah mungkin dosa kita dengan Allah, bagaimana pula dengan manusia, doktor? Baik, dosa ini ada berkaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada peraturan-peraturan yang kita perlu lakukan. Kita kena bertaubatlah. Dan taubat ni perkara asas sebenarnya. Adalah apa juga kehidupan kita, kita kena bertaubat. Sama ada yang melibatkan dosa kita dengan Allah maupun dosa kita dengan manusia. Dan sebenarnya taubat melibatkan dosa dengan manusia lebih banyak. Betul. Okey, saya sebut ni, syarat taubat ada 3. Baik. Syarat. Rukun lah, kita kata rukun taubat. Kalau tak ada 3 ni, dia tak bagi lengkap. Dia tak bagi taubat, dia bagi tahu buat. Tahu buat. Jadi yang pertamanya adalah apa? Menyesal. Taubat ni mesti ada penyesalan atas dosa yang dilakukan. Satu. Yang kedua, dia tinggalkan dosa itu serta merta. Kalau duk buat lagi, itu bukan taubat kan? Duk buat lagi, tinggalkan terus kan dosa itu. Yang ketiga, contoh dia minum arak lah. Dia menyesal, sebablah aku minum arak, sebablah aku berjudi. Dia pun tinggal terus, taubat dah, aku taubat dah. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak melakukan lagi apa kata tersebut. Itu 3 rukunnya. Di samping itu dia membanyakkan amal kebajikan, banyak istighfar dan sebagainya. Tapi kalau bagi manusia, kena tambah satu lagi. Itu kata lebih lagi. Jadi 4. Kalau kesalahan itu melibatkan manusia, kalau tidak, dia jadi muflis di akhirat. Yang apa dia ni? Iaitu dia mengembalikan hak kepada manusia tersebut. Kalau dia ambil, contohnya dia ambil barang orang ke, dia kena bagi balik. Slipper hari Jumaat ni. Slipper hari Jumaat. Duit dia, hutang tak boleh bayar. Hutang dia buat senyap, buat tak tahu je. Buat dek je kan. Dia kena bagi balik. Tanda dia bertobat. Tapi kalau tak melibatkan hak, melibatkan maruah dan sebagainya, maka dia kena minta maaf. Itu bukan boleh bagi duit. Maaf. Betul. Dia kena maaf. Maka itu tambahan kena dilakukan untuk kesalahan pada manusia. Kalau tidak, Allah tak beri pengampunan. Bahkan esok di akhirat esok, dia kena bayar dengan amal kebajikan yang dia ada tu. Dia kena bayar kesalahan-kesalahan yang dibuat kepada manusia. Jangan jadi muflis. Akhirnya jadi muflis di akhirat. Jadi maknanya kita kena berbuat baik sesama manusia dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Baik, jadi dosa kita dengan manusia 4 langkah. Yang pertama menyesal, yang kedua tinggalkan serta merta, yang ketiga berazam, dan yang keempat kembalikan hak orang tersebut. Baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Tak molek kalau kita tak tutup dengan sedikit bacaan doa, doktor. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan guru kita Ustaz Roslan Muhammad dan juga moderatornya Da'i Hadari bermula 6.30 hingga 8.30 pagi dengan topik pengajian hadis 40 Imam Nawawi, ketetapan hukum Allah. Akhir kata Da'i Hakim mengundur diri, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhu al-budur.